Rupanya ini tujuan utama pertemuan tertarik UMNO PAS. Kenderaan YB di AP, jatuhkan kerajaan Melaka dirampas. Zahid jelaskan punca UMNO bertanding PRN Melaka tanpa PAS. Najib dan DAP dedah kegagalan terbesar Mahathir. Pertemuan dengan pemimpin PAS tidak bincang soal agihan kerusi, kata Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan. Sebaliknya, kata Muhammad, ia sekadar pertemuan biasa sambil minum teh tarik kerana sudah lama tidak berjumpa. Kami minum teh tarik saja, lama tak jumpa, katanya kepada Portal Malaysia Kini. Jelasnya ia sekadar pertemuan biasa yang tidak menyentuh soal agihan kerusi antara UMNO dan PAS. Selain Muhammad, antara yang dilihat hadir melalui gambar pertemuan itu ialah Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man, Setiausaha Agung Barisan Nasional Zamri Abdul Kadir, Naib Presiden PAS Idris Ahmad dan Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki. Pada 3 September lalu dilaporkan persefahaman antara UMNO dan PAS mengenai pembahagian kerusi bagi pilihan raya umum ke-15 sudah mencapai 70% menerusi beberapa mesyuarat muafakat nasional yang diadakan sebelum ini. Perkara itu dimaklumkan Muhammad yang berkata, menerusi persefahaman itu, mana-mana parti memenangi sesuatu kerusi sebelum ini akan kekal bertanding di kawasan berkenaan pada PRU15. Memang setiap kali bermesyuarat, kita bincang berkenaan persiapan menghadapi PRU15. Di peringkat muafakat nasional, kita juga ada jawatan kuasa pembahagian kerusi. UMNO dan PAS mesyuarat banyak kali. Persefahaman hampir 70% dicapai. Seperti saya katakan, kerusi yang kita menang, kita punya. Kerusi PAS menang adalah PAS punya. Formula masih sama. Tidak timbul soal untuk kita ubah atau keluar daripada formula dipersetujui, katanya kepada pemberita selepas menghadiri persidangan pertama perasmian penggal keempat Dewan Undangan Negeri ke-14. Ekoran daripada laporan polis ini, pihak polis telah memulakan siasatan di bawah Seksyen 403 Kanun Kesiasaan, iaitu curang menggunakan harta. Apabila saja kita memulakan siasatan, langkah kita yang pertama, kita perlu meminta arahan menjalankan penyiasatan daripada Pendakwa Raya Negeri. Dan setelah kita memperolehi arahan menjalankan siasatan itu, kita memulakan proses siasatan dengan merakamkan sekurang-kurangnya 5 saksi di peringkat awal. So, daripada rakaman 5 saksi di peringkat awal ini, kita dapati terdapat keberangkalian berlakunya kecurangan tidak memulakan aset kejayaan ini oleh salah satu esko yang terlibat. Polis merampas kereta rasmi adun penggalan batu Nur Hizam Hassan Bakti di sebuah kondominium di Melaka. Ketua Polis Melaka Abdul Majid Muhammad Ali berkata, rampasan itu menyusul laporan polis yang dibuat oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Melaka pada Isnin mengenai kereta Toyota Camry berwarna hitam dengan nombor pendaftaran MAL3 yang tidak dipulangkan Nur Hizam yang juga bekas exco. Bekas pemimpin DAP itu adalah seorang daripada 4 adun Melaka yang menarik balik sokongan mereka terhadap Ketua Menteri Sulaiman Mat Ali pada 4 Oktober lalu, menyebabkan kerajaan pimpinannya kehilangan sokongan majoriti. Ia seterusnya menyaksikan Dewan Undangan Negeri dibubarkan untuk memberi laluan kepada pilihan raya mengejut. Majid berkata, siasatan awal mendapati surat arahan memulangkan kenderaan itu telah dikeluarkan oleh Ketua Penolong Setiausaha Kanan Kerajaan Negeri pada 5 Oktober dan diserahkan kepada Pegawai Khas Nur Hizam. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial di Ibu Pejabat Polis Kontingen Melaka telah membuka satu kertas siasatan di bawah Seksyen 403 Kanun Kesiksaan atas kesalahan menyalahgunakan harta secara tidak jujur, katanya dalam kenyataan. Beliau berkata polis turut merampas satu anak kunci kereta, sekeping kad touch and go dan satu kad minyak daripada seorang lelaki yang merupakan pemandu rasmi Nur Hizam. Seksyen 403 Kanun Kesiksaan membawa hukuman penjara antara 6 bulan hingga 5 tahun, sebatan dan denda jika sabit kesalahan. Majid berkata, siasatan lanjut akan dijalankan untuk mengetahui bagaimana kereta itu boleh diletakkan di tempat letak kereta kondominium terbabit dan kaitannya dengan pemilik lot tempat letak kereta berkenaan. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi berkata,
parti itu tidak akan bekerjasama dengan Bersatu maupun PAS pada pilihan raya negeri Melaka yang akan datang. Dalam sebuah program bual bicara, pengacara Rafi Awang Kecik bertanya kepada Zahid sama ada Mufakat Nasional akan bertanding dalam pilihan raya negeri itu. Oleh kerana Mufakat Nasional ini tidak pernah didaftarkan, maka saya tidak nampak ada cahaya terang untuk Mufakat Nasional itu direalisasikan sebagaimana pilihan raya kecil yang pernah diadakan. Biarlah UMNO bertanding dengan panji-panji Barisan Nasional secara solo dan insya-Allah rakyat memilih parti yang terbaik, kata Ahmad Zahid. Ahmad Zahid dijemput sebagai tetamu dalam program Jawab Saya Tanya bertajuk PRU15 membentuk atau membina arus yang disiarkan secara dalam talian. Dalam program berkenaan, Rafi juga bertanya kepada Zahid apakah UMNO akan bekerjasama dengan Bersatu pada PRU15 dan PRN Melaka. Ahmad Zahid berkata dia menghormati keputusan dan ketetapan yang dibuat pada Perhimpunan Agung UMNO tahun lalu untuk tidak memutuskan kerjasama dengan Bersatu. Ketetapan telah dibuat dan saya sebagai Presiden menghormati bahawa dalam PRU15 nanti kita tidak akan bekerjasama dengan PPBM. Saya fikir itulah kehendak di kalangan ahli-ahli UMNO dan kepimpinan UMNO di seluruh negeri Melaka. Saya harap mereka yang mendengar apa yang saya nyatakan ini adalah ekoran daripada suara hati dan suara hati politik mereka, katanya. Ditanya apakah dia kecewa dengan Mufakat Nasional, anggota Parlimen Bagan Datuk itu menafikannya namun menegaskan bahawa UMNO telah dikhianati berulang kali. Saya tidak pernah kecewa sebagai seorang ahli politik, tetapi kita harus tahu bahawa bila kita berkongsi, terutamanya berkongsi hidup, kita harus saling percaya mempercayai dan kita jangan khianat mengkhianati. Cukuplah kalau pengkhianatan itu dilakukan sekali, tetapi kalau telah berulang kali, bukan kepada UMNO tetapi kepada pelbagai pihak, saya fikir itu harus dinilai semula, katanya tanpa menjelaskan lebih lanjut pengkhianatan yang dimaksudkan. UMNO dan PAS memeterai piagam bersama untuk membentuk Mufakat Nasional semasa kedua-dua parti itu menjadi pembangkang. Bagaimanapun selepas Pakatan Harapan dijatuhkan, PAS menyertai Perikatan Nasional yang diketuai Bersatu tanpa berbincang terlebih dahulu dengan UMNO. Pada masa sama, hubungan UMNO dengan Bersatu yang ditubuhkan oleh bekas pemimpin UMNO terus tegang ketika Zahid membuat kenyataan yang menunjukkan keengganan parti itu untuk bekerjasama dengan PAS. Beberapa pemimpin kanan UMNO dan PAS pula mengadakan pertemuan. Pemimpin UMNO yang hadir ialah timbalan presidennya Muhammad Hassan, Setiausaha Agung Barisan Nasional Zamri Abdul Kadir dan Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki. PAS pula diwakili timbalan presidennya Tuan Ibrahim Tuan Man dan Naib Presiden Idris Ahmad. Ashraf turut menyiarkan pertemuan itu di Facebook dengan tanda pagar muafakat, sama-sama mencari titik-titik persamaan demi memperteguhkan ukhuwah, tulisnya. Kenyataan bekas Perdana Menteri Najib Razak bahawa Dr. Mahathir Mohamad bertanggungjawab atas kehilangan Pulau Batu Putih kepada Singapura mungkin ada benarnya, kata Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang P. Ramasamy. Najib dalam catatan di Facebook baru-baru ini bertanya siapakah yang menasihati Mahathir supaya menarik balik permohonan semakan kes berkenaan setelah Pakatan Harapan merebut Putrajaya kira-kira 3 tahun lalu. Katanya pentadbiran Pakatan Harapan menulis kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ untuk menarik balik permohonan itu pada 28 Mei 2018. Semakan kes itu difailkan pada Februari 2017 oleh Kerajaan Barisan Nasional. Ramasamy berpendapat Pakatan Harapan sepatutnya merayu keputusan terdahulu ICJ. Mahathir diberi nasihat yang salah bahawa Malaysia tidak berpeluang memenangi rayuan itu dan bahawa kos rayuan terlalu tinggi, katanya dalam catatan Facebook. Katanya bukan terletak pada Mahathir untuk memutuskan sama ada permohonan semakan boleh dimenangi atau tidak. Bukan terletak pada Kerajaan Pakatan Harapan maupun Mahathir untuk membuat keputusan menentang rayuan tersebut atas alasan tiada peluang menang. Mereka sepatutnya membiarkan ICJ atau Mahkamah Rayuan membuat keputusan mengenai rayuan itu. Mana tahu Malaysia mungkin menang, katanya. Ramasamy berkata, mengapa hal ini dirujuk kepada ICJ dari awal masih menjadi misteri. Mahathir mesti menjawab persoalan mengapa perkara ini dirujuk bersama kepada ICJ sedangkan ada jalan diplomatik lain yang boleh diambil. Memandangkan Singapura mendapat banyak manfaat daripada hubungan jangka panjangnya dengan Malaysia, ini dapat digunakan secara diplomatik untuk mendapatkan pulau tersebut. Saya diberitahu walaupun Malaysia mempunyai kes yang kuat dan mungkin dapat menang, fakta yang dibentangkan tidak kukuh dan tidak kompeten. Mahathir harus jawab kegagalan besar ini, katanya. Kerajaan telah menubuhkan pasukan petugas untuk mengkaji kes Pulau Batu Putih. Pasukan petugas berkenaan akan meminta pandangan pakar undang-undang antarabangsa mengenai permohonan menyemak semula keputusan ICJ. Bagaimanapun Ramasamy ragu-ragu pasukan petugas yang ditubuhkan secara terburu-buru itu dapat mengatasi masalah tersebut. Pasukan petugas mengenai Pulau Batu Putih nampaknya bermotifkan politik berbanding benar-benar mahu menangani isu ini, katanya.